di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Wahabi, merujuk kepada fahaman Ibnu Taimiyah. Kalau kita melihat kitab yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, the founder of Wahhabi, rujukannya adalah tauhid yang diambil daripada tauhid Ibnu Taimiyah. Tauhid Ibnu Taimiyah adalah tauhid yang disebut sebagai tauhid 3T, 3 serangkai: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Jadi tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah ini dikenali juga oleh para ulama sebagai tauhid takfir, tauhid yang mengkafirkan orang. Kerana secara ringkas uluhiyah rububiyah ini mengatakan bahawa tauhid yang sebenar itu tauhid yang direct kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara. Kalau seseorang itu beribadah ada perantaraan, maka dikategorikan sebagai tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah itu adalah tauhid Abu Lahab dan Abu Jahal. Orang yang bertauhid rububiyah ini tidak sah imannya, kufur. Dan bukan sekadar kufur, halal darahnya. Ini yang berat itu. Itulah yang menjadikan fahaman Wahabi ini fahaman yang melampau dan ekstrim dan tidak mu'tadil, tidak bersifat moderate, tuan-tuan. Wahabi naik di tanah Hijaz, tuan-tuan, terkorban umat Islam di tanah Hijaz tidak kurang daripada 70 ke 100 ribu orang daripada kalangan para alim ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan orang-orang awam dibunuh dengan kejam oleh gerakan faham Wahabi yang dibantu oleh pihak British Yahudi. Jadi sebenarnya naiknya faham Wahabi ini di atas darah umat Islam kaum ahli sunnah wal jamaah. Dan faham ini begitu ekstrim sehingga muncul gerakan-gerakan seperti Al-Qa'idah yang juga menimbulkan ramai jenayah-jenayah pembunuhan di seluruh dunia. Kemudian muncul lagi ISIS, juga mempunyai jenayah yang maha dahsyat, tuan-tuan. Dan kemudian dah mula mengebak di negara kita ini, tuan-tuan, ya? Saya rasa tuan-tuan ingatkan peristiwa Ulu Tiram, dibunuhnya 2 orang polis di balai polis Ulu Tiram. Siapa pembunuhnya? Itulah Pak Wahab daripada Ulu Tiram. Sebenarnya pada tahun 2000, awal 2000, saya terlibat bersama-sama dengan Jabatan Mufti Negeri Johor. Pada ketika itu Datuk Noh bin Gaduh sebagai Mufti Kerajaan Negeri Johor. Kita mengadakan roadshow di seluruh negeri Johor dekat 2 tahun menjelaskan isu Ahli Sunnah wal Jamaah versus faham Wahabi. Dan ada satu kali saya diminta untuk memberi penjelasan di hadapan Menteri Besar Negeri Johor, dan bersama adun-adun dari hadir orang ramai, kalau tak silap saya dekat 3,000 orang di Dewan Iskandar, kalau tak silap saya. Dan saya tunjukkan dengan slide peta Ulu Tiram di hadapan Menteri Besar. Saya kata, please take care ni, apa Ulu Tiram ni. Ini sarang dia ni. Tapi mungkin tempat itu telah ditutup. Kemudian daripada itu, tetapi mungkin tidak diawasi secara berkala, maka penyakit lama timbul balik. Sehingga akhirnya geng Ulu Tiram membunuh orang. Dan apa, tuan-tuan? Kerana fahaman Wahabi ini, mereka yang berbeza pandangan adalah kufur. Dan bukan sekadar kufur, halal darah untuk ditumpahkan. Ini berat. Contohnya, tuan-tuan, contohlah seseorang itu ziarah kubur. Maka mengikut pendapat faham Wahabi, mereka itu menyembah kubur. Bukan ziarah kubur, menyembah kubur. Saya dengar dengan telinga saya sendiri, satu orang mufti di Malaysia ni, mufti yang mana tu, tuan-tuan, carilah sendiri, keluar bercakap di radio bernama. Dia mengatakan apa? Orang pergi ke kubur
kubur tu menyembah kubur, katanya. Sehingga mengheret saya, kesabaran saya hilang. Saya telefon Radio Bernama. Saya kata, orang ni baru je aku tangkap di Islam. Bukan aku tangkap, yang tangkap gadis. Macam mana boleh dibenarkan keluar di Radio Bernama dan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang begini? Saya kata, ziarah menyembah is totally different. Tidak ada orang pergi ke kubur menyembah kubur. Kalau ada yang menyembah kubur tu mungkin ada minta nombor ekor, ada. Ataupun orang kita kata gampang, itu ada menyembah kubur. Tapi pak lepas pergi kubur, tak ada menyembahnya kubur. Orang menyembah kubur ni bapa ketuk je tuan. Pergi kubur baca Yasin, baca tahlil dan berdoa kepada si mati. Itu yang dilakukan. Tidak ada orang di Malaysia pergi ke kubur, sujud di kubur. Tak ada tuan. Tapi itulah dia tuan. Jadi saya melihat di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang Wahabi ini, dia kata man zaral qabra, barang siapa menziarahi kubur, fa asbaha musyrikan, maka jadilah dia musyrik. Dan bukan sekadar musyrik, halal dagangnya dan hartanya dan maruahnya. Ini tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, salah seorang yang dilatih di Ulu Tiram, siapa nama? Dr. Azhari kalau tak silap saya, dan Nordin Matok, yang diasuh oleh Abu Bakar Bashir daripada Indonesia. Kerana beliau melarikan diri daripada Indonesia ke Malaysia, mau ditangkap oleh Soeharto. Dia lari, akhirnya di Ulu Tiram dan mengasuh orang Malaysia di sana. Sehingga dua orang ini tuan-tuan meletupkan J.W. Marriott di Bali tuan-tuan. Sehingga ke tahap itu tuan-tuan, berani meletupkan bom. Sehingga bila saya pergi ke Indonesia, orang Indonesia menyindir saya. Apa ini orang Malaysia datang di sini mengganggu gugat ketenteraman, diletupnya J.W. Marriott. Ya Pak, betul orang Malaysia, tapi maha gurunya orang sini. Maha gurunya orang Indonesia, yang dilatihnya orang Malaysia. Betul. Jadi tuan-tuan, sidang hadirin hadirat kasih sekalian, ini sebagai bunga-bunga di Malaysia ni. Mati dua orang polis di bunga je tuan-tuan. Di Afghanistan, orang melakukan majlis maulid Nabi SAW di masjid. Ada ratusan orang dalam masjid, mereka pasang bom dan meledak dan mati beratus-ratus orang. Kenapa? Karena bagi mereka orang mengadakan maulid Nabi ini adalah syirik, kerana mengagung-agungkan orang yang mati, hatta mengagungkan Nabi, bagi mereka syirik. Sehingga masyhur di kalangan orang-orang Wahabi, inna asaya anfa' min Muhammadin fi qabri. Ini aku punya tongkat ni lebih berfaedah daripada Muhammad di dalam kubur. Dia kata Muhammad dah mati, you got nothing, apa pun tak boleh dapat daripada Muhammad. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke kubur makam Nabi SAW, cuba tuan-tuan berhenti berdoa di situ lama sedikit, tuan-tuan akan dihalau. Kerana mereka menganggap tuan-tuan melakukan syirik. Sebab itulah tuan-tuan, bila Wahabi masuk ke tanah Hijaz tuan-tuan, seluruh makam di Baqi', di Ma'la diratakan serata bumi. Sehingga pada hari ini kubur-kubur yang ada di Ma'la, di Baqi', kita dah tak kenal siapa punya kubur tuan-tuan. Nama dah tak ada tu. Semua dirobohkan. Makam-makam para sahabat semua dirobohkan. Hatta rumah-rumah sahabat dirobohkan semua tuan-tuan. Dan di antara yang dirobohkan adalah kubah maulid Nabi SAW, iaitu kubah tempat lahirnya Nabi SAW dirobohkan, diletakkan bom sehingga meledak, dan
Kemudian tempat itu dijadikan tempat tambat binatang, dijadikan tempat yang selama ini berkurun lamanya, dijadikan tempat orang bertabarruk, bersembahyang, beribadah, mengambil barakah daripada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jadinya tuan-tuan? Jadi tempat berak kencing binatang-binatang ternakan tuan-tuan. Sehinggalah satu dunia mengecam pihak kerajaan Saudi. Kenapa? Sehingga begini sekali mereka lakukan terhadap makam ataupun tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berakhir mereka tidak tahan dengan tekanan umat Islam di seluruh dunia, maka bentukanlah tempat itu menjadi maktabah. Tetapi tidak pun ditulis ini apa Maulid Nabi ke tak ada, dia tulis itu maktabah Makkah. Jadi siapa yang tahu, siapa yang tidak tahu, tak tahulah tuan-tuan. Kerana mereka menganggap orang-orang yang bertabarruk itu adalah syirik, dianggap menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dikasihi sekalian, fahaman Wahabi ini fahaman yang ekstrim, dan ada pun pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah adalah pegangan yang mu'tadil, yang sederhana, bukan sahaja menaungi umat Islam, hatta menaungi orang-orang yang bukan Islam. Ini terbukti tuan-tuan di dalam pewartaan Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, di dalam enakmen pentadbiran agama Islam negeri Sabah. Kebetulan ada program di Sabah. Duduklah saya dengan Datuk Mufti di pejabat lama juga, rasanya dekat 2 jam menyembang dengan beliau. Apa dia kata?